Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang kepentingan tauhid. Kepentingan kalimat tauhid la ilaha illallah dan bahayanya syirik. Tauhid lawannya adalah syirik. Kepentingan la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Ay la ma'buda bihaqqin illallah. Iaitu tidak ada yang disembah, tidak ada yang layak disembah melainkan hanya saja Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah. Ilah, apa maksud ilah? La ilaha. La harfun nafi, huruf nafi, penafian. Penafian segala-galanya, segala yang disembah. La ilaha. Ilah maksudnya adalah ma'bud. Ma'bud adalah yang disembah. Ilahnya adalah umum. Apa sahaja yang disembah, sama ada berhak disembah ataupun tidak berhak disembah, semua disebut ilah. Akan tetapi ilah yang hak hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah mudabbir, dialah al-khaliq, ar-razzaq, yang maha memberi manfaat dan mudarat. Semuanya dalam kehendak genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maksud tafsir la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Islamnya seseorang yang pertama sekali mesti kena mengucap, beriman, mengucap syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dua syahadah, tidak cukup hanya satu. Kalau dia tidak menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masih belum menerima Islam. Mesti kena syahadatain. Baik. Kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini mempunyai dua rukun. Laha ruknan. Rukun yang pertama iaitu an-nafyu. Nafi. Iaitu la ilaha, nafi. Dan itsbat. Rukun ni mesti kena ada. Dua-dua kena ada. Tak boleh tinggal sesuatu. Dan itsbat. Itsbat hanya saja illallah. Hanya saja illallah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan juga uluhiyah. Tidak boleh hanya mengambil rububiyah, tinggalkan uluhiyah. Tidak boleh. Dua-dua kena ada. Rububiyah dan juga uluhiyah. Fannafyu ma'khudun min qawli la ilaha. Tadi kita ada sebut an-nafyu. Penafian ni ambil daripada perkataan qaul la ilaha. Tiada Tuhan. Tiada yang disembah. Ilah yang ni ma'bud, yang disembah. Ay nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Iaitu nafikan segala-galanya yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda yang disembah. Ada manusia yang sembah para nabi, ada manusia yang sembah
dewa-dewa, para malaikat. Dan juga ada setengah manusia yang sembah orang-orang soleh, wali-wali, menjadikannya keramat. Dan ada manusia yang sembah pokok, batu-batu, batu besar, gunung dan sebagainya. Semua itu adalah ilah yang tidak layak. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Nafikan kesemuanya. Semua itu adalah alam. Alam ni maksudnya makhluk. Selain daripada Allah, semuanya alam. Kullu ma siwallah al-alam. Alam tak layak disembah kerana dia dicipta. Yang layak disembah hanya yang maha mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, nafikan kesemuanya. Dan ithbatkan Allah. Ithbat ni ambil daripada perkataan illallah. Illa at-tathniyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ithbatkan Allah yang berhak, hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang sama baginya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sekutu yang standing dengannya. Musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah. Ithbatkan ni hanya senya kepadanya lah yang layak dipersembahkan. Kepadanya lah yang layak diabdikan diri. Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan syarat kalimatut tauhid, iaitu la ilaha illallah, yang pertama, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qawli laha wa zid thaminuha al kufrunu minka bima siwal ilah minal andadi qad ulliha. Syarat la ilaha illallah. Syarat ni mesti kena ada. Contohnya, nak sahnya solat mesti kena ada wudu. Mesti kena ada perkara syarat ni, baru disahkan tauhid dan keislaman kita. Disahkan kalimat tauhid tersebut. Yang pertama, mestilah kena ada ilmu. Apa maksud la ilaha illallah? Kena tahu apa maksud la ilaha illallah. Barulah dia sempurna. Bukan setakat mengucap. Dan kita kena tahu maksudnya. Al-ilmu munafi lil jahli. Ilmu lawannya adalah jahil. Hak kalimah la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah yaqin. Mesti kena yaqin dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Al-munafi lisyakki. Lawannya adalah syak. Dan tak boleh syak. Kalau syak, maka rosaklah tauhid kita. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Lawannya asyirk. Ikhlas. Ikhlas hanya sahaja untuk mencari keridaan Allah. Kita melakukan sesuatu liwajhillah, bukan selain daripadanya. Yang keempat, as-sidqu, iaitu beriman, mempercayainya. Yang kelima adalah al-mahabbah, cinta, iaitu cinta akan Allah. Lawannya al-bughd, yakni benci. Siapa yang benci atas apa yang diturunkan oleh Allah, maka rosak keimanannya. Al-inqiyad, al-munafi litarki. Inqiyad ini ikutan, taat, sami'na wa ata'na.
ikut apa yang dihadkan oleh Allah. Yang ke-7, al-qabul al-munafi lirraddi. Menerima apa sahaja arahan Allah Subhanahu wa taala. Menerima lawannya menolak. Ar-raddi menolak. Yang ke-8, al-kufru bit-taghut, mesti kena. Sebab tu la ilaha, kena kufurkan semua segala taghut. At-taghut ni banyak. At-taghut menunjukkan perkara yang tidak baik, perkara yang rosak, seperti syaitan, penyembahan berhala dan sebagainya, ahli sihir, semuanya taghut. Semuanya taghut, iaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru bit-taghut. Kena ingkari taghut. Kena nafikan mereka dan buangkan segala kesyirikan dan isbatkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat la ilaha illallah. Dan berkaitan dengan fadail, kelebihan la ilaha illallah. Segala amal salih, amal kebajikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mereka yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu mati dalam keadaan syirik kepada Allah, wal a'yadzu billah, dan syirik kat sini maksud syirik akbar, dia akan selama-lamanya di neraka Jahannam, wal a'yadzu billah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa selain daripada syirik kepada sesiapa yang dikehendaki. Maksudnya tahta masyiatillah. Maksudnya selain daripada syirik, dosa seperti contoh minum arak, mencuri dan sebagainya, kan tetapi dia mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, dan dia melakukan dosa-dosa seperti mencuri dan sebagainya, dan dia tidak sempat bertaubat, urusannya hanya serah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a yaghfirah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendaki, Allah akan azabkan dia terlebih dahulu, sampai satu masa dia akan diangkat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga disebabkan tauhid. In syaa'a yaghfirah. Jika Allah berkehendaki, Allah kehendaki nak mengampuninya dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuninya. Sebab semua disebabkan tauhid. Tingginya tauhid ini. Semua para nabi menyeru kepada tauhid. Qala ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu perkataan utama para nabi. Itu perkataan utusan pertama para nabi. Semua para nabi daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubudullah, sembahlah kalian akan Allah, iaitu mentauhidkan Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan min ilahin ghairuhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis bangsa ini, iaitu bangsa jin dan juga bangsa manusia.
apakah keutamaannya adalah mentauhidkan Allah, illa liya'budun, iaitu mengabdikan diri. Maksud mengabdikan diri adalah mentauhidkan Allah. Tidak diterima ibadat kecuali tauhid. Anna man dakhala an-nar min 'usatil muwahhidin fa innahu la yakhludu fiha. Ahli maksiat yang mentauhidkan Allah. Dia mentauhidkan Allah tapi dia melakukan maksiat. Seperti mencuri, minum arak dan sebagainya. Kan tetapi i'tiqad dia tidak goyang dan dia yakin Allah itu Tuhan yang selayak disembah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, tapi dia melakukan dosa, maksiat. La yakhludu fiha. Dia tidak akan selamanya di dalam neraka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan di antara kelebihannya anna man haqqaqa at-tauhid 'ala al-wajhil kamil. Barang siapa yang tauhidnya kukuh. Orang tauhid kukuh, dia mesti dalam keadaan ketaatan yang sempurna. Kecintaannya Masya Allah kepada perintah Allah, kepada Allah dan Rasul. Penerimaannya kepada arahan Allah dan Rasul, Masya Allah. Dan mereka ni tergolong dalam golongan yang dakhalal jannata bighairi hisabin wala adabin. Ini golongan mereka yang betul-betul kukuh dalam tauhid mereka, iman mereka. La anna syafaat pada hari kiamat. Siapa yang nak dapat syafaat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pada hari kiamat tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang ahlut tauhid. Mereka yang betul-betul ahlut tauhid. Dan juga di antara kelebihan ahlut tauhid annahu sababun litamkin fil ardi wan nusra 'ala al-adu. Mereka dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala daripada musuh mereka. Musuh mereka daripada sama ada daripada golongan jin dan juga manusia. Dan berkaitan dengan syirik, lawan tauhid adalah syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Wal kafiruna humudz zalimun. Mereka yang kafir, itulah mereka yang zalim. Wa min nawaqidil Islam, daripada pembatalan keislaman seseorang, yang pertama adalah berkaitan dengan syirik. Sama ada syirik dalam rububiyah dan juga ataupun uluhiyah. Itu akan membatalkan keislaman seseorang. Iaitu syirik al-akbar. Syirik ada dua, syirik besar dan juga syirik kecil. Syirik besar akan membatalkan keislaman seseorang. Sepertinya antaranya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memohon doa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perkara itu Allah tidak mengizinkan sesiapa melakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti memohon hujan, tidak ada siapa yang boleh buat melainkan Allah Subhanahu wa taala.
mengubah cuaca dan sebagainya. Semuanya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur, semuanya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Beri keberkatan, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya selayak kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang dapat memberi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika du'a ghairillah wal istighatsah bihim fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Yang tak ada siapa yang boleh buat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mohon syurga. Tak ada siapa pun yang boleh bagi syurga kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan huwa an-naqid lil-Islam wa huwa min an-nawaqid fi bab at-tauhid al-uluhiyyah liqawlihi fi ibadatillah. Syirkul akbar, syirik akbar ni banyak terjadi kepada syirik uluhiyah, syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembelih, mengorban binatang kerana selain Allah, selain kerana Allah Subhanahu wa taala, seperti mengorbankan sesuatu binatang ternakan untuk perkuburan dan juga untuk jin. Itu adalah satu syirik, kesyirikan yang sangat besar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah syirik di antara syirik-syirik yang besar. Syirik yang besar tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sembahan, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kesyirikan yang zahir. Sujud kepada berhala, kepada haiwan, kepada pokok dan sebagainya. Itu adalah satu kefasadatan yang sangat besar di muka bumi ini. Berkaitan dengan penyembelihan. Penyembelihan ada yang sah, ada berapa syarat. Mesti kena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan penyembelihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian orang mereka menyembelih dengan nama Allah tetapi bukan kerana Allah. Sebut nama Allah tetapi sembelih kerana jin, wal a'yadu billah. Itu sudah terjatuh kesyirikan dan tak boleh dimakan penyembelihan tersebut. Penyembelihan untuk mengabdikan kepada dewa dan sebagainya. Itu satu kefasadatan yang sangat nyata. Dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Mereka menyebut nama selain daripada Allah. Orang yang telah mati dan sebagainya. Itu satu kesyirikan dalam ibadah. Dan juga ada yang menyembelih bukan kerana Allah tapi sebut nama Allah. Ada juga yang menyembelih tidak sebut nama Allah tapi kerana Allah. Ini jarang yang berlaku. Itu kesemuanya syirik belaka. Syirik akbar. أول من أظهر الشرك في هذه الأمة طائفتان.
Syiah Ithnai Asyariyah, iaitu Ar-Rafidah, dan juga golongan sufi yang ghulu, yang sesat, golongan sufi yang sesat diberalui. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala fi fatwa, wal ghulu fil ummah waqa'a fi ta'ifatain. Pelampau dalam umat ini ada dua golongan, iaitu ta'ifatin min dhullal syiah alladhina ya'taqiduna fil anbiya wal a'immah min ahli al-bait uluhiyyah, iaitu puak Rafidah, Syiah Rafidah, yang mereka beriktikad para anbiya dan imam-imam mereka min ahli al-bait, daripada ahli al-bait, mensabitkan mereka dengan uluhiyah, sifat uluhiyah. Wa ta'ifatun min juhalil mutasawwifah ya'taqiduna nahwa dzalika fil anbiya was salihin. Dan berkaitan dengan masalah yang lain, iaitu yanqasimu syirkul akbar ila arba'ati aqsam. Syirik akbar terbahagi kepada 4 pembahagian. Itu syirik dalam dakwah, iaitu doa. Syirik dalam berdoa. Wa huwa an yad'a wal 'abdu ghairallah, seperti seseorang memohon doa selain kepada Allah. Wa huwa an yad'a wal 'abdu ghairallah ka du'a illa 'ibadatan wa mas'alatan. Faman kana muraduhu bid-du'a talab an-naf'in aw naf'an durrin fa hadha ad-du'a mas'alah. Ini doa kita dengan memohon permasalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana muraduhu al-khudu' wal inkisar wadh-dhull baina yadayhi Allah fa hadha du'a'un 'ibadah. Wad-du'a bi naw'ihi li ghairi Allah la yajuz. Doa dalam jenis ni iaitu untuk memohon manfaat dan menghilangkan kemudaratan. Mohon manfaat dan menghilangkan kemudaratan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska Allah, jika Allah kehendaki kamu satu kemudaratan, fala kashifa lahu, tidak ada siapa yang dapat mengangkatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Permintaan ini tersebut tidak boleh hanya sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mohon selain kepada Allah, contoh pergi kepada al-kuhan, bomo dan sebagainya untuk membuang sial, contoh sebagainya, itu adalah satu kesyirikan yang sangat besar. Kesyirikan yang akan menghancurkan diri kita. Antara perkara seb'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, salah satunya adalah as-sihr. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan yang kedua adalah syirkun niyyah. Syirik yang terlintas dalam hati. Syirik dalam hati, berarti dalam hati mengatakan ada yang lebih hebat daripada Allah. Itu syirik dalam hati. Kena cepat-cepat melawan. Dan juga mengamalkan sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. وهذا إذا تحمضت النية لغير الله جل وعلا
Amma idza hasala wurudu ba'd an-niyyat as-sayyi'ah 'ala niyyat al-'amal wa qasduhu fa hadha dakhil fi bab asy-syirk al-asghar. Seperti ar-riya'. Ar-riya' itu syirik asghar, syirik kecil. Tapi kalau kita membiarkan sahaja untuk layan, maka itu merupakan dosa besar. Cepat-cepat kita kena lawannya. Yang ketiga adalah syirik at-ta'ah, wa huwa musawatu ghairullah billah fit tasyri', yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bab hukum syarak. Seperti mengatakan ada hukum lain yang lebih daripada hukuman Allah. Itu syirik. Itu satu syirik ta'ah, syirkut ta'ah. Faman idda'a anna li ahadin minan nas sawa'un ulama aw hukaman aw ghairuhum haqq at-tashri' min dunillah fa hadha syirkun akbar. Ada mengatakan ada hukum yang lain sama dengan hukum Allah, maka itu adalah satu kesyirikan. Seperti qanun Faransi, kita mengatakan hukum Faransi atau Britania lebih baik daripada ataupun sama dengan hukuman yang Allah turunkan, maka itu satu perkara yang mempersendakan. Itu satu kesyirikan yang besar. Dan syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Mereka wa huwa an yuhibba ma'allah ghairuhu ka mahabbatihi lillah aw ashadda min dhalika. Dia mencintai Allah sama dengan dia mencintai makhluk, ataupun lebih daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Mereka orang yang mengambil selain daripada Allah, untuk mencinta selain daripada Allah lebih daripada mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam syirik mahabbah. Ini 4 bahagian kesyirikan. Asyirkul da'wah, iaitu syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa, seperti meminta sesuatu yang perkara tersebut Allah tidak mengkehendaki sesiapa pun untuk melakukan melainkan Allah sendiri. Seperti memohon manfaat dan mudarat, panjang umur dan sebagainya, itu hanya kepada Allah. Itu syirik dalam dakwah, dalam doa. Dan juga yang kedua, syirkun niyyah wal iradah wal qasd, syirik dalam khafi, syirik khafi dalam hati. Dan yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Mereka taat selain daripada Allah lebih daripada mereka taat Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh suatu hukuman lebih daripada mereka mematuhi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik dalam ta'ah, asyirkut ta'ah. Dan yang rabi'ah, yang keempat, syirik mahabbah. Mereka mencintai sesuatu lebih kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menyamakannya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman, mereka melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan kepentingan tauhid dan juga bahayanya syirik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.